Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran hari ini, kita akan sambung daripada pembelajaran 2 minggu lepas, iaitu 3 subtopik yang kita akan masuk pada hari ini. Okey, itu tadi saya dah terangkan berkenaan dengan standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Jadi saya terus sambung kepada uh, contoh-contoh konten ataupun konteks konsep dan yang akan kita akan belajar dalam bab ini. Okey, so jadinya 12.1.2 adalah kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. So tadi kita sebenarnya dah tengok sini, cuma saya buat pengulangan sedikit lah. Okey, data akan ditukar secara seragam dan juga secara tidak seragam. Di mana dengan penukaran data secara seragam dan secara tidak seragam, kita akan lihat bagaimana kesannya terhadap nilai mean, mode dan juga median. Okey, bagi yang ada buku teks, boleh rujuk buku teks bermula daripada muka surat 255. Okey, kita tengok contoh 13. Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi masing-masing RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. So kita nak hitung mean, median dan juga mode bagi data tersebut. Okay, pertama kita hitung mean. So tambah saja semua. Ini yang kita dah pelajari di sekolah rendah pun dah belajar. 2 minggu lepas pun kita dah belajar berkaitan dengan bagaimana kita nak kira mean. Okay, bahagikan dengan 5 sebab data dia ada 5. So nilai dia adalah RM3. Okey. Untuk dapatkan median, kita ikut susun ikut susunan menaik. So, ini dah ikut susunan menaik. Ada 5 data. So, di tengah-tengah ini adalah median. Pun RM3. Untuk dapatkan mode adalah kekerapan yang paling tinggi. Paling kerap di sini adalah RM3. Sebabnya ada 2 kali kan. So, RM3. Ini adalah mode, mean dan juga median. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B kata, hitung mean, median dan mode yang baharu jika setiap harga tulis itu, alat tulis itu ditambah dengan RM2. Okay, maksudnya dekat sini, setiap harga ni ditambah dengan RM2. Ini yang dikatakan ditukar secara seragam. Dia seragam, semua sekali ditambah RM2. Okey, jadi data baru yang kita ada adalah 3, 4, 5, 5 dan 8. Okay, so kita nak kirakan mean yang baharu apabila ditambah dengan 2. So, tambahkan semua. Bahagikan dengan 5. So, mean baharu dia adalah RM5. Okey, kalau kita tengok pada median pun, median kalau kita buat susunan menaik ni, tengah-tengahnya adalah 5. Pun RM5. Dan mode dia paling banyak dekat sini, kekerapan paling tinggi pun RM5. Okey, so berdasarkan apa yang kita buat ni, berdasarkan yang ini, kita dapat nyatakan di sini bahawasanya apabila data itu ditukar secara seragam, ditambah dengan suatu nilai yang seragam, maka mean pun akan ditambah dengan suatu nilai yang seragam tersebut. Contoh di sini, kita dah kira di sini kan, di mana data ini ditambah dengan 2 secara seragam. Maka mean dia pun akan ditambah dengan 2. Median pun akan tambah 2. Mode pun akan tambah 2. Ini secara seragam. Okey. So itu kita punya conclusion lah untuk yang pertama. Okay, cuba kita tengok yang kedua. Soalan yang kedua, dia kata kalau data itu didarab dengan 3. So, maksudnya semua data ini kita darabkan dengan 3. Secara seragam, darabkan dengan 3. So kita tengok apa perubahan dia. So, kalau kita darabkan dengan 3, data pertama akan dapat 3, data kedua dapat 6, dapat 9, 9 dan juga 18. Okey, bahagikan dengan 5 nak dapatkan mean. Kena tambah, tambah dan tambah dan tambah. So, kita akan dapat berapa mean baru bagi data tersebut. Berapa kita akan dapat mean baru dia? Okay, mean baru dia adalah 9. RM9. Okey, cuba tengok median. Okay, median. Tengok di sini. 3, 6, 9, 9 ni berada di tengah. So, jadinya median dia pun RM9. Okay, mode dia RM9 juga sebab RM9 paling banyak.
Okay, so apa conclusion yang kita boleh buat dekat sini? Okay, so apabila data tersebut didarab dengan 3 secara seragam, so jadi min dia akan berubah secara seragam darab dengan 3. 3 darab 3 dapat 9. Median pun sebab darab 3 kan, 3 darab 3 pun dapat 9. Mode pun akan dapat 3 darab 3 pun dapat 9. Okay, so apa yang kita boleh buat conclusion di sini adalah apabila suatu data itu ditukar secara seragam, okey, maka nilai min, median dan mode yang baru juga akan berubah secara seragam. Okey, kalau tolak dengan 4 secara seragam, maksudnya 1 tolak 4, 2 tolak 4, 3 tolak 4, 3 tolak 4, 6 tolak 4, maka mode, min dan juga median pun semua sekali akan tolakkan dengan 4. Okey, ini adalah kesan perubahan jika data itu ditukar secara seragam. Okey, so next kita nak tengok jika data itu ditukar secara tidak seragam. Okay, skor Raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 366. Okey, hitung min, median dan mode bagi set data tersebut. Okey, min. Kita tengok daripada data asal, min dia adalah 3 tambah 6 tambah 6 bahagi 3. So 3 tambah 6, 9, 9 tambah 6, 15 bahagi 3 akan dapat 5. Okay, next kita kira median. Median ikut susunan menaik, 3, 6, 6. 6 berada di tengah, so 6 jawapan dia. Okay, dan mode pun adalah 6. Sebab kekerapan paling banyak di sini adalah 6. Okay, selesai yang A. Okay, kita tengok kesan perubahan jika data itu ditukar secara tidak seragam. Okay, tambahkan data pertama dengan 1. Okay, data pertama tambah 1. Data kedua tambah dengan 2. Okay, dan tambahkan data ketiga dengan 3. Seterusnya, hitung min mode yang baru. Okay, so sekarang data baru yang kita ada adalah 4, 8, 9. Okay, so kita kirakan min dia. Okay, 4 tambah 8 tambah 9 bahagikan dengan 3. So, min dia akan dapat 7. Okay, median. Median kita akan ada nilai di tengah-tengah iaitu 8. So, median dia akan dapat 8. Dan mode dia, ada mode tak? Tiada mode. Sebabnya kekerapan dia semua sama je kan. So, tiada mode. Okay, so kalau dilihat di sini, apabila suatu data ditukar secara tidak seragam. Tidak seragamlah sekarang ni sebabnya data pertama tambah 1, data kedua tambah 2, data ketiga tambah 3. Maka kesannya kepada nilai min, median dan mode juga akan berubah secara tidak seragam. Okey, bila data ditambah secara tidak seragam, maka nilai mode, min dan median juga akan berubah secara tidak seragam. Okey, di mana kita lihat ni. Ini kalau ni 5 dengan 7 ni tambah 2, yang ni tambah 2, yang ni tak ada mode. So maksudnya tidak ada keadaan ni tidak seragam. Okey, jelas? Okey. So sekarang kita pergi kepada 12.1.3. Mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okey, so sekarang ni kita lihat di sini jadual kekerapan. Macam mana nak bina jadual kekerapan? Ini saya yakin sangat di mana pelajar-pelajar semua dah belajar apa itu jadual gundalan di tingkatan di sekolah rendah. Tak silap saya lah. Rasa tingkatan 1 pun ada jadual gundalan ni kan. Okey. So, sekarang ni kita nak bina satu jadual kekerapan adalah lebih mudah dengan menggunakan gundalan. Okey, macam mana nak guna gundalan ni? Okay, ini adalah markah matematik pelajar tingkatan 2 Zuhal. Okey, so kita nak organisasikan. So, dia dah bagi dah range markah dia kat sini. Okey, 0 hingga 19. Cara dia, kamu bukan cari 0 hingga 19 kat sini. Kita mula daripada sini. Okay, 85. Potong 85. 85 berada di sini. So, gundalan dia yang pertama. 58. 58 di sini. 75. 75 di sini. 41 di sini. Macam tu. Bukannya tengok sini, cari kat sini berapa-berapa. Tak. Tengok daripada data tak terkumpul, gundalkan dia, dapatkan data terkumpul. Okay, 53 dekat sini.
12 di sini, 61, 63, 45, 72, 37, 55. Okey, masuk data yang kelima pangkah. Macam tu. 29, 42 di sini, 95 di sini, 31, 22, 18, 25. Okey, ini yang kelima, potong. 19 di sini, 47, 38, 50, 78, potong sebab yang kelima. 58 di sini, 90, 57, yang kelima, potong. 63 di sini, 49 di sini, dan 88. 88 di sini. Okey, so jadinya kekerapan ni kita bilang lah, yang ni ada 3. Yang ini, yang potong ni mesti nilai dia 5. So 6, 11, 6 dan 4. So itu adalah kaedah kita nak bina jadual kekerapan dengan menggunakan gundalan. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita tengok kepada subtopik yang terakhir yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kelas mode dan juga min bagi suatu data terkumpul. Okey, seperti mana yang kita tahu, kelas mode ataupun mode ini adalah apabila suatu kekerapan itu kekerapan yang paling tinggi. Suatu data itu mempunyai kekerapan yang paling tinggi, maka ianya adalah mode. Okey, apa beza data terkumpul dengan data tak terkumpul? Okey, data terkumpul, dia punya ni ada dalam bentuk range. 1 hingga 10, 11 hingga 20. Tapi kalau data tak terkumpul, dia bukan dalam bentuk range. Maksudnya dia akan sebut macam ni. Wang saku RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, contoh. So ini adalah data tak terkumpul. Okay, kalau data terkumpul, dia akan bagi dalam bentuk range. Maka yang ini yang dinamakan sebagai class mode. Kalau kita nak dapatkan dia punya mode lah. Okay, so untuk soalan ini, hasil kajian wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okay, so sekarang kita nak kirakan dia punya, ni beralih sikit dia punya petaan. Jadual gundalan seperti mana yang saya dah ajar tadi lah. Okay, so 1 hingga 10 ni dia dah buat. Okay, so jadi terus kita pada 11 hingga 20. Okay, bermula pada 15. 1. Laju sikit. 21, 1. 18 di sini. 22. 35. 40. 55 di sini. 40 di sini. 45 kat sini. 50. Di sini 25. 32. 45. Okey, saya cepat yang mungkin saya buat 15. Sebab ni saya rasa kamu dah jelas di sini. 10. 10 ni dia dah masuk dah kat sini. Jangan kira sebab dia dah buat dah kekerapan dia. 20. Okey, 35. 35. Data yang kelima di sini. 45. 15. Data yang kelima. 25. 25. Data yang kelima. 15. Satu lagi 15 di sini. 60, 30, 45, data yang kelima, 50, 30, 10, 10 ni dah buat dah dekat sini, jangan tambah sebab dia dah tulis dah. Okay, 12 dan last kali adalah 30. So, data yang kita dapat di sini 7, 8, 5, 6, 2. Okey, so sekarang bila kita nak tentukan, mode. Okey, dalam data terkumpul, kita panggil istilah dia adalah kelas mode. Okey, so mode ataupun kelas mode ni tetap benda yang sama di mana kita akan lihat pada kekerapan. So di sini kekerapan yang paling tinggi adalah 8. Kekerapan paling tinggi di sini adalah 8. Maka jawapan dia adalah dalam bentuk range. Disebabkan jawapan dia dalam bentuk julat macam ni, ini yang dinamakan sebagai kelas mode.
Okey, so kita akan tulis jawapan kelas mod dia 21 hingga 30. Itu yang dinamakan sebagai kelas mod. Senang je lah mod ni. Tengok je kekerapan paling tinggi. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada kalau kita nak hitung min. Okay, sebelum kita masuk kepada kita hitung min, kita tengok dulu apa yang dikatakan sebagai titik tengah. Okey. Jadual kegerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu. Hitung titik tengah. Okay, kenapa nak hitung titik tengah ni? Sebabnya min ada kaitan dengan titik tengah bagi data terkumpul. Okey, so macam mana kita nak kira titik tengah ni? So titik tengah kita akan kira melihat kepada kelas dia, bukan melihat kekerapan. Titik tengah kita akan melihat kelas dia, bukan melihat kepada kekerapan. Okey, contoh di sini saya tambah satu lagi kolom, iaitu kolom titik tengah. Tambah garisan sikit. Okey, nanti kita tengok macam mana kita nak kira titik tengah. Okey, so titik tengah, bila sebut tengah, maksudnya dia berada di tengah-tengah. So, antara 70 hingga 74, apa nilai tengah-tengah dia? Kalau nak tahu tengah-tengah dia, kita kena tambah dan 70 pula dah. Tambah dengan 74 dan bahagikan dengan 2. 70 tambah 74 bahagi 2. Okey, itu kaedah kita nak kirakan titik tengah. Okey, so 70 tambah 74. 70, 74 bahagi 2 dapat 72. So, titik tengah dia 72. Okey, seterusnya ambil data yang kedua, range yang kedua. 75 tambah 79. Bahagikan dengan 2 akan dapat 77. So, 77. 80 tambah 84. Bahagikan dengan 2. So, akan dapat 82. 82. Dan yang terakhir, 85 tambah 89 bahagi 2. So, kita akan dapat 87. So, ini adalah titik tengah dia. Okay, titik tengah mudah saja. Kita jangan ganggu kekerapan lagi. Okay, tengok dia punya range dia. Selang kelas di sini. Okay, tambahkan yang awal dengan yang akhir ni. Dan bahagikan dengan 2. Untuk dapatkan titik tengah. Okay, jelas? Okey, seterusnya untuk dapatkan nilai min, ini yang terakhir untuk hari ini ya. Untuk dapatkan nilai min adalah hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi jumlah kekerapan. Okey, so cuba kita tengok macam mana kita nak katakan min adalah hasil tambah. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Titik tengah yang akan kita kira. Lepas tu bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey. So contoh di sini kita tengok contoh yang terakhir ni. Okay, jadual menunjukkan rekod tinggi 30 batang anak pokok yang diserap oleh Ummeswari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. So sekarang ini ada data ini tidak ada titik tengah. Maka kita kena kira dulu titik tengah sebabnya nak dapatkan min mesti kekerapan darab titik tengah. Okey, so kita tengok di sini. Macam tadi juga, okay, buat satu kolom, tambahkan satu lagi kolom. Okay, untuk kita dapatkan nilai titik tengah dia. Okay. So, yang ini tak perlu tunjuk jalan kira pun tak apa. Ambil je kalkulator, tambah, terus bahagikan dengan 2. Nilai bagi titik tengah ni. Okey. So, saya ambil di sini 5 tambah 9 bahagi 2. Okey, 5 tambah 9 kalau nak tunjuk pun tak apalah. Okey, 5 tambah 9 bahagi 2 akan dapat 7. So, di sini 7. 10 tambah 14 bahagi 2 akan dapat 12. Okey, yang ketiga. Berapa nilai yang ketiga? Titik tengah yang ketiga. Okey, so dapat 17. Okey, titik tengah yang keempat, 20 tambah 24 bahagi 2 akan dapat 22.
25 tambah 29 bahagi 2 akan dapat 27. Dan yang terakhir, apakah nilai titik tengah yang terakhir? Okey, 30 tambah 34 bahagi 2 akan dapat 32. Okey, selesai titik tengah. Okey, seperti mana yang kita tahu, min adalah jumlah kekerapan darabkan dengan titik tengah bahagikan dengan jumlah kekerapan. Ini kalau dalam peperiksaan dia pakai simbol macam ni. Di mana F merujuk kepada kekerapan. Okey. X merujuk kepada titik tengah. Okey, so kita tengok jalan kerja dia macam mana. Okey, kita nak kirakan min. Panjang sikit dia punya min ni sebab dia ada pendaraban tambahkan. Okey, jumlah kekerapan darab titik tengah. So maksudnya kekerapan pertama akan darab dengan titik tengahnya. Okey, so jadi 4 darab 7. Tambah sebab dia kata jumlah. Kekerapan kedua akan darab dengan titik tengahnya. 5 darab 12. Tambah seterusnya. 4 darab 17. Tambah seterusnya. 8 darab 22. Tambah lagi 7 darab 27. Tambah 2 darab 32. Okey. So, ini yang dikatakan sebagai jumlah kekerapan darab dengan titik tengah. Okey. Partner masing-masing. Jangan tukar Okey. So, bahagikan dengan jumlah kekerapan. Mana jumlah kekerapan? Yang ini. Ini adalah kekerapan kan? So, dia kata jumlah kekerapan. Maksudnya semua sekali ni perlu ditambah. So, 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 2. Oh, okey. So, kita akan kira. So, jadi, kalau nak selamat, tekan je satu-satu. Jangan tekan sekaligus. Maksudnya, tekan dulu yang bahagian atas ni. Apa nilai kat atas ni? Jumlah dia. So, kalau kita kira, kita akan dapat jumlah dia 585. Dan jumlah kekerapan dia kat bawah ni akan dapat 30. Okey, so apakah nilai min dia? Okey, betul. Nilai min adalah 19.5. Okey. So, itu adalah kaedah kita nak cari min bagi data tak terkumpul. Okey, jelas? Okey, so sekadar itu sahaja daripada saya untuk hari ini. So, ada sedikit latihan tambahan yang boleh dibuat dalam buku kerja. Untuk dapatkan nilai min dan juga mod. Okey. Nanti saya tulis di Google Classroom ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.